Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi dengan saya Cikgu Fendi untuk satu lagi topik yang kita akan belajar hari ini, iaitu reka bentuk dan teknologi untuk tahun 4. Okey, untuk hari ini cikgu akan bincangkan dengan kamu satu topik, iaitu kepentingan teknologi kepada kehidupan manusia. Okey, sebelum kita mulakan, kita tengok dulu. Okey, teknologi. Okey, teknologi apa yang telah kamu belajar sebelum ni? Teknologi teknologi, kamu dah tahu apa maksud teknologi. Apa yang menyebabkan berlakunya pemindahan teknologi, jenis-jenis teknologi. Dan untuk kali ini kita akan tengok beberapa kepentingan teknologi kepada kehidupan manusia. Beberapa kepentingan teknologi kepada kehidupan manusia. Okey, yang pertama, teknologi ini dapat menyumbangkan kepada pembangunan sains dan teknologi. Okey, dengan adanya teknologi, maka bidang sains akan berkembang dengan lebih pesat, dengan lebih maju, dan hubungan ataupun sosial juga akan berkembang, bertambah. Okey, yang kedua, memupuk nilai invensi, inovatif dan kreatif. Okey, ni terutamanya kalau kamu tengok teknologi kejuruteraan. Okey, mana dia para penyelidik, dia akan lebih membuat inovasi, lebih membuat teknologi yang lebih kreatif, yang lebih canggih dan yang lebih berkualiti. Lebih canggih dan lebih berkualiti. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah mengurangkan penggunaan tenaga dan kos. Okey, mana dia? Dengan adanya teknologi, masa untuk kalau kita ingat balik untuk teknologi kejuruteraan, kejuruteraan hari itu pembinaan rumah. Mana dia? Masa dan kos untuk melakukan ataupun membina, membuat satu aktiviti akan berkurangan. Mana dia? Kos akan berkurang, masa akan lebih jimat dan banyak lagi. Okey, kita tengok yang keempat. Okey, ni yang cikgu cerita tadi. Memudahkan kerja dan menjimatkan masa. Mana dia? Dengan teknologi kejuruteraan hari itu, contohnya IBS, interlocking brake. Mana dia? Untuk membina satu rumah, mungkin masa yang diambil lebih singkat. Kalau sebelum ni untuk siapkan satu rumah mungkin mengambil masa 1 tahun. Dengan adanya teknologi, mungkin rumah dalam masa 6 bulan dah boleh disiapkan. Jadi masa tu penting. Okey, seterusnya, memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat masa kini. Teknologi. Teknologi contohnya teknologi komunikasi. Mana dia? Semua manusia sekarang, kalau kita tengok, tak kira lah
di bandar ataupun di luar bandar, semua sibuk, semua sibuk. Jadi manusia memerlukan satu produk ataupun satu benda yang dapat memudahkan, mana dia yang memenuhi keperluan dan kehendak. Okey. Dan yang keenam ialah membuka peluang kerjaya ataupun peluang pekerjaan dan perniagaan. Mana dia para penyelidik, dia buat satu penyelidikan, dia hasilkan satu produk yang baru, maka dengan produk yang baru, maka bidang pekerjaan makin bertambah, makin bertambah. Dan perniagaan, di perniagaan, jika ada produk baru, dia boleh jual dan dapatlah income, dapatlah duit, kan? Okey, ini ialah 6 kepentingan teknologi kepada manusia. Okey, tengok. Okey, kita tengok beberapa perkembangan teknologi yang ada. Okey, yang pertama kita tengok kepada teknologi komunikasi. Okey, kalau kita perhatikan komunikasi, paling simple ialah telefon. Okey, telefon. Okey, kalau kamu perhatikan, kalau kamu tengok kepada perkembangan teknologi telefon. Okey, pada tahun 1000 ataupun tahun 1800 sebelum ni, dia pada zaman tu telefon masih lagi besar dan menggunakan orang kata benda yang asas lah. Kemudian dah masuk pada awal tahun ataupun pada awal 19, awal ke abad 19, telefon dah semakin ditambah baik dan bertambah baik, semakin tahun semakin bertambah baik, sehinggalah pada abad ke-20, abad ke-20 tahun 2000, telefon dah semakin kecil, dah semakin canggih, dan mungkin pada masa hadapan, mungkin tahun ataupun abad ke-21, mungkin telefon dah tak ada bentuk fizikal. Mungkin dah tak ada bentuk fizikal. Mungkin telefon dia terus saja ada di jari saja. Di jari, di tapak tangan. Contoh tapak tangan, nak telefon saja dah ada di tapak tangan. Kita boleh tekan je di tapak tangan, kita boleh bercakap tanpa menggunakan peranti. Mungkin ya. Semua tu adalah andaian lah. Dia mungkin pada suatu hari nanti teknologi untuk komunikasi ini akan lebih berkembang. Okey, itu contoh untuk telefon. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua ialah television. Okey, television. Okey, kalau dulu tahun 1960 dulu, telefon berada dalam bentuk ataupun dalam kotak, dalam kotak, dan mungkin siapa yang pernah melihat TV dulu, dia ada di atas roda dan dia boleh tutup depan tu kan. Tu TV zaman dulu. Dan TV pada zaman dahulu juga dia hitam putih, macam kita piramidi kan, tengok hitam putih. Dan teknologi TV ini berkembang, makin berkembang,
dan pada abad ke-20, tahun 2000 telah wujudnya TV dalam bentuk LCD, TV dalam bentuk LED, dan mungkin dan cikgu rasa dah ada pun kan, TV yang jenis tekan touchscreen saja, macam handset, macam telefon, macam Android. Sekarang pun dah ada jenis Android kan. Mana dia tak payah nak pakai remote dah, tak payah pakai, kita tekan saja, nak pilih saja, tekan saja. Dan mungkin nanti nak tengok TV pun tak ada dah bentuk fizikal. Nak tengok TV, mungkin petik jari ke dah keluar TV kan. Okey, tu TV. Okey. Kemudian komunikasi yang ketiga ialah radio. Kalau dulu radio, kalau kamu perhati pada gambar tu, dulu radio besar pakai area tinggi, dia berkembang semakin kecil kan, semakin canggih, dan mungkin pada masa depan radio ni pun tak ada bentuk maujud dah, pakai suara saja. Contohnya radio Tera, dah jadi radio Tera, radio nasional, dia terus saja. Dan yang keempat untuk komunikasi ialah internet. Internet pada tahun ataupun awal abad ke-19 dulu, masih belum ada lagi teknologi ataupun internet ni. Dan masuk 1980-an, dah ada komputer yang besar, yang berat kan, yang angkut pun berat. Dan teknologi komputer ataupun teknologi internet ni makin berkembang, komputer pun makin kecil, makin nipis, makin ringan. Dan kalau kita perhatikan sekarang pun, internet boleh berada di mana-mana, boleh diakses di mana-mana, boleh dibuka di mana-mana. Mana dia tak perlu nak guna komputer, hanya boleh pakai telefon. Di telefon tu sendiri boleh akses. Dan walaupun berada di mana-mana sekalipun, kita dapat melayari internet. Dan mungkin internet ni akan terus berkembang. Okey. Seterusnya kita tengok beberapa contoh perkembangan teknologi pengangkutan. Okey. Kita tengok. Kalau dulu, pada zaman dahulu ataupun sebelum ni, okey, kenderaan. Kenderaan orang dulu kalau kamu perhati dan tengok dalam TV sekalipun, dia menggunakan binatang dan kenderaan. Mana dia kereta kuda. Contoh kereta kuda kalau dulu menggunakan tenaga haiwan. Dan perkembangan kepada kereta pada zaman sekarang, dah jadi kereta pelbagai model, macam-macam jenis. Ada Alza, ada Myvi, ada Innova, ada Altis, macam-macam kereta. Sekarang pun makin banyak produk-produk ataupun banyak jenis kereta yang di pasaran. Okey. Yang kedua, tadi kereta. Kemudian kita tengok yang kedua ialah basikal. Kalau kamu tengok basikal pada ataupun awal-awal keluarnya basikal, tengok roda di depan dia besar, roda di belakang kecil. Bayangkan macam mana orang pada zaman dahulu nak kayuh basikal tu. Nak naik, nak kayuh basikal tu tinggi kan. Jadi pengkaji telah mereka membentuk ataupun membina satu basikal ataupun satu produk basikal yang lebih mesra. Basikal dah makin
kecil dah semakin ringan. Kalau sekarang basikal dah ada basikal yang ringan, boleh angkat dengan satu jari je. Ada kawan cikgu basikal dia boleh angkat satu jari je. Dia boleh kayuh basikal dengan kumpulan-kumpulan dia, kumpulan-kumpulan Husnul Khotimah. Boleh kayuh basikal, boleh angkat basikal satu tangan je. Mana dia teknologi basikal ni dah semakin berkembang. Basikal dah diperbuat daripada karbon, dah ringan. Dan basikal pun sekarang dah boleh lipat. Boleh lipat, boleh masukkan dalam almari. Nak pergi jalan mana-mana, boleh bawa je basikal macam tu, boleh pikul. Nak kayuh, nak naik, buka je basikal dan kayuh. Okey, tu basikal. Okey, kemudian kapal terbang. Kapal terbang, teknologi untuk kapal terbang. Kalau awal-awal pembinaan ataupun awal-awal keluarnya model kapal terbang, kalau kamu tengok cerita Mak Saleh tu kan, Urat yang berat tu, dia bina kapal terbang tu, nampak dengan ada sayap di atas, sayap di bawah. Kapal terbang pada awalnya dia ambil teknologi ataupun dia gunakan kayuhan basikal. Dia kayu, sayap tu bergerak. Bergerak, boleh terbang. Dan teknologi ditambah baik, sehinggalah teknologi sekarang kapal terbang dia tak menggunakan cecair untuk minyak dia. Dia gunakan minyak ataupun menggunakan kita sebut sumber untuk pergerakan dia tu, dia pakai gas lah kan. Jadi kapal terbang ni lebih jauh boleh pergi ke Amerika, boleh pergi ke China, boleh pergi ke Mekah kan. Mungkin ramai dah pernah naik kapal terbang kan. Seronok naik kapal terbang ni kan. Seterusnya kita nak tengok beberapa peralatan. Tadi kita tengok teknologi, perkembangan daripada teknologi yang dulu kepada yang sekarang. Kemudian kita nak tengok peralatan pula, alat yang konvensional, mana dia yang lama dan yang moden. Kita tengok dulu apa itu teknologi konvensional. Konvensional ni ialah peralatan yang mudah. Mana dia teknologi atas menggunakan peralatan yang mudah untuk melakukan suatu kerja. Dan dia boleh juga didefinisikan sebagai satu kaedah biasa ataupun cara biasa untuk menghasilkan sesuatu. Contoh dia ialah jarum jahit tangan. Ni kaedah yang biasa. Jarum jahit tangan, semua pernah tengok kan jarum jahit tangan kan. Ni ialah teknologi konvensional, jarum jahit tangan. Yang kedua, teknologi konvensional. Tadi peralatan. Teknologi konvensional ni ialah satu teknologi ataupun satu benda yang menggunakan mesin ringkas dalam melakukan sesuatu. Contoh dia pemutar skru, gergaji tangan dan lesung batu.
Okey, ni ialah pemutar skru. Benar kan? Okey, yang kedua ialah gergaji tangan, dan yang ketiga ialah potong batu. Ni ialah teknologi konvensional. Kalau kita nak kata teknologi kuno, taklah kuno sangat kan, tapi teknologi ataupun mesin ringkas yang biasa kita gunakan. Okey, seterusnya kita nak tengok teknologi moden. Okey, teknologi moden ni pula ialah satu ataupun sedikit penambahbaikan kepada teknologi yang lama ataupun yang konvensional. Mana dia penambahan menggunakan teknologi terkini dan baru. Okey, contoh dia mesin jahit. Kalau dulu teknologi lama pakai jarum jahit kan, jarum jahit tangan. Jadi teknologi moden dia gunakan ataupun keluarlah mesin jahit. Jadi untuk menjahit jadi cepat sikit, jadi mudah. Okey, seterusnya kita tengok teknologi moden. Okey, teknologi moden ni ialah dia mesin kompleks. Teknologi moden ialah teknologi ataupun dia menggunakan mesin yang lebih kompleks dengan kaedah terkini untuk mudahkan kerja kita. Okey, itu mesin kompleks ni ialah gabungan daripada satu atau lebih mesin ringkas, dan kos dan masa juga akan lebih jimat. Lebih jimat kos, lebih jimat masa. Okey, contoh dia mesin pengisar gerudi ataupun mesin gerudi dan mesin jahit. Okey, kalau tengok tu ialah mesin gerudi dua tu kan. Mesin gerudi, mesin pengisar, dan yang ketiga ialah yang tadi mesin jahit. Okey, tu ialah okey. Kemudian cikgu nak sentuh lagi beberapa contoh produk yang dihasilkan menggunakan teknologi moden. Okey, ni ialah produk. Tengok, nampak situ? Nampak dah? Mesin jahit mini, stapler, mesin jahit tangan dah tak ada. Ni ialah beberapa produk beberapa benda yang digunakan. Okey, jadi kita tengok lagi contoh penggunaan teknologi yang moden. Okey, ni benda ni yang kita akan cuba buat nanti. Okey, jadi pen 3D, pen 3 dimensi, mesin cetak 3D, dan pen penanda tinta ataupun electric circuit pen. Okey, pen 3D. Okey, pen 3D ni kita akan belajar nanti. Kita akan cuba menggunakan pen 3D ni dalam kelas, dan pen 3D ni ialah satu benda yang sangat menyeronokkan. Bila kamu pegang sekali, cuba buat sekali, kamu akan jadi ketagih. Seronok. Mana dia dengan pen 3D ni macam-macam kamu boleh buat. Okey, ni ialah filament dia ataupun dakwat untuk pen 3D. Okey, nanti kita akan tutup.
Okey, jadi kita tengok beberapa produk ataupun beberapa hasil daripada pen 3D. Ni yang pertama. Dengan menggunakan pen 3D, tengok macam-macam. Boleh buat menara, boleh buat roda, basikal pun boleh buat, jambatan, tempat letak handset, dan yang paling kamu tengok tu, boleh bina istana. Semua ni adalah hasil menggunakan pen 3D. Okey. Kemudian yang kedua ialah kita nak tengok mesin pencetak 3D. Okey. Ni ialah rupa ataupun wajah pencetak, mesin pencetak 3D. Kalau kita di sekolah, kita tak mampulah nak beli mesin ni, peralatan ni, harga dia mahal lah. Tapi memang orang kata memang akan menghasilkan satu produk yang sangat menarik, sangat sangat cantik lah. Okay, kita tengok beberapa contoh. Contoh produk yang dihasilkan menggunakan pencetak 3D. Okey, nampak tu menara. Okey, dia siapkan menara. Nampak menara Eiffel tu, dia cetak menggunakan mesin pencetak 3D. Mana dia masukkan sistem, joinkan ataupun sambungkan sistem kepada mesin pencetak. Dia macam printer lah kan. Dia akan cetak dalam bentuk 3D. Okey. Dan yang ketiga ialah electric pen. Okey. Dia electric pen ni ialah kita gunakan untuk melukis litar, memateri komponen, dan membaiki peranti pada permukaan seperti kertas, kain, konkrit, getah dan kayu. Mana dia electric pen ni boleh digunakan di atas semua bahan. Okey. Menggunakan cat konduktor elektrik yang mudah kering. Dan dia boleh didapati dalam 3 bentuk, iaitu bentuk pen, bentuk tube, dan bentuk paste. Okey. Jadi kita tengok. Okey, tu ialah bentuk pen. Nampak? Pen, bentuk tube, dan bentuk paste. Okey. Kemudian kita nak tengok beberapa hasil ataupun beberapa produk yang boleh dibina, boleh dihasil menggunakan electric pen yang telah dihasilkan. Tengok. Okey, nampak? Tu yang pertama, tu yang kedua, tu gambar yang ketiga. Nampak? Kan macam dia boleh hasilkan. Tu lampu jalan. Okey. Boleh? Ada banyak lagi contoh ni, beberapa contoh saja. Dan kata itu saja untuk nota ataupun untuk tajuk pengenalan untuk kepentingan dan pendedahan teknologi. Okey, sekian. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Semoga maju jaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.